Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Penonton sekalian yang dirahmati Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Saya bacakan beberapa ayat daripada surah Taubah. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Satu ayat, beberapa ayat saya bacakan daripada surah Taubah tadi dan hadis yang saya bacakan baru sebentar tadi. Ayat saya terjemahkan hadis dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minadz-dzamb, seseorang yang bertaubat daripada dosanya, kamal la dzambalah, seolah-olah dia tak pernah buat dosa pun. Allah Subhanahu wa taala akan sucikan segala dosa dia. Dan dalam ayat yang saya bacakan tadi, salah satu ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akharuna a'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah turunkan berkenaan dengan Abu Lubabah. Saya cerita dulu kemudian saya terjemahkan ayat ini. Abu Lubabah daripada Ansar, daripada Banu Aus, selepas peperangan Khandaq ataupun Ahzab, mereka telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi memerangi pengkhianat daripada Banu Quraidah, iaitu Yahudi yang mereka tinggal berdekatan di dalam Madinah, yang telah mengkhianati Rasulullah. Yang Rasulullah telah berjanji dengan mereka dan mereka telah berjanji dengan Rasulullah untuk tidak sesekali mengapakan baginda dan para muhajirin dan ansar. Berkali-kali Nabi SAW telah pastikan mereka telah berjanji, tapi mereka telah khianat akhirnya dalam peperangan Khandaq. Maka Nabi SAW bila telah pergi ke sana, panjang cerita, tapi nak pendekkan cerita, sebelum Nabi SAW jatuhkan hukuman, mereka kata, hantarlah Abu Lubabah. Abu Lubabah ni salah seorang daripada Banu Aus yang pernah ada hubungan persahabatan dengan mereka, dengan Banu Quraidah. Jadi bila dia yang pergi kerana ada dia berkawan dengan mereka, maka Banu Quraidah kata kepada Abu Lubabah, bila Abu Lubabah masuk dalam kubu mereka, kata, takkanlah korang nak begitu, nak menzalimi kami, nak bunuh kami, lepaskanlah kami. Sekurang-kurangnya berlakulah dengan kami seperti mana kamu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku dengan Banu Nadir. Banu Nadir pula salah satu kabilah kabilah Yahudi juga. Ada 3 kabilah Yahudi kalau nak tahu di Madinatul Munawwarah yang kemudiannya telah dibersihkan, iaitu Banu Nadir, Banu Quraidah dan Banu Qainuqa. Yang ketiga, yang terakhir. Maka Abu Lubabah yang mana pernah berkawan dengan mereka, pernah lepak duduk dengan mereka, pernah ada hubungan perniagaan dengan mereka, mereka pernah menjadi penjamin kepada Aus sebelum ini, maka dia pun rasa kesian. Dia kata, maka dia orang tanya kat dia, ada tak apa cara untuk kami selamat? Maka dia kata, tak ada cara lain. Dia kata, sekarang ni hanya kamu boleh serahkan diri saja, surrender saja. Kemudian dia sebab berkawan dengan dia orang, dia isyarat, dia nak bagi tahu, kata, kamu serah diri, tapi dibuat macam tu, isyarat. Maksudnya hukuman yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, walaupun Nabi tak buat pengumuman lagi, tapi adalah maut. Kamu akan dihukum hukuman mati. Hukuman mati akan dijatuhkan kerana pengkhianatan. Dalam Islam apa sahaja boleh, kan? Tapi pengkhianatan tiada kemaafan, tak boleh dimaafkan. Kerana mereka telah berkhianat, telah mengkhianati orang Islam. Panjang cerita, insya-Allah saya akan cerita kemudian berkenaan dengan pengkhianatan yang mereka buat. Dengan ringkasannya, mereka telah mengkhianati Rasulullah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggali Khandaq untuk selamatkan umat Islam daripada serangan Ahzab.
kan beberapa jemaah yang besar daripada bermacam-macam kabilah, kan salah satu daripada Quraisy, daripada Banu Nadir, yang mereka datang daripada Khaybar, dan beberapa kabilah yang lain lagi daripada Ghatafan. Maka mereka ini bila Nabi dah buat khandak tu, dah buat longkang tu kan, mereka ni boleh mengkhianati Rasulullah, serang daripada dalam. Sedangkan Nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan peperangan Khandak ni pun, Nabi dah pergi confirm dengan Banu Quraidah, kata korang masih pegang janji kan? Kata ya kami tak akan apa-apakan, kami akan sokong dan sebagainya. Tapi mereka telah mungkiri janji mereka telah serang daripada dalam. Maka Abu Lubabah ni bila dia cakap begitu, dia sampaikan satu pengkhabaran, kata Rasulullah mesti akan, maksudnya perintah Allah adalah pembunuhan, maksudnya nak bagi tahu information awal kepada mereka. Tiba-tiba dia rasa dia telah melakukan kesilapan, dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Serta merta kaki dia beku di situ. Dia kata, ya Allah, saya telah buat salah. Sepatutnya dia keluar dan dia berikan pengkhabaran itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak pergi sebab dia takut. Begitu takut dan dia rasa begitu bersalah, dia telah keluar lari daripada kubu Banu Quraidah dan terus ke Masjid Nabawi dan diikat dirinya di tiang, salah satu tiang yang dipanggil tiang taubat dalam Masjid Nabawi. Siapa yang pernah pergi, diikat dirinya dengan tiang taubat tersebut. Dan dia nazar dengan Allah, dia kata selagi Allah tidak buat pengumuman akan keampunan aku tidak akan bergerak daripada sini dan aku tak akan buka ikatan ini. Maka pengkhabaran, bila Nabi tunggu tak sampai, pengkhabaran itu bagaimanapun sampai kepada Rasulullah. Rasulullah kata, kalaulah dia datang kepada aku, nescaya aku dah minta keampunan untuknya daripada Allah. Tapi oleh kerana sekarang dia telah nazar dengan Allah, maka kena tunggu keampunan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka peristiwa Quraidah ni selesai. Selama seminggu, dikatakan selama seminggu dia ikat diri dia dengan tiang tu dan dia tak bergerak. Dia sendiri yang mendera. Dia telah dera diri dia kerana, maksudnya dia telah denda diri dia atas kesilapan yang dia buat. Begitu mereka ni, subhanallah, yang takut kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun bukan apa saja, dia cuma isyarat. Memang itu pun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam turunkan selepas, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan hukuman melalui mulut Sa'ad bin Mu'az, yang Nabi minta dia yang buat keputusan. Kerana panjang cerita, kerana Aus ketika itu daripada Ansar, mereka nak Nabi sallallahu alaihi wasallam lepaskan Banu Quraidah seperti mana Nabi lepaskan Banu Nadir, maksudnya minta mereka tinggalkan dan pergi. Selepas minggu satu hari, satu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun pagi, Nabi ketawa. Maka Ummi Salamah kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adhakallahu sinnak. Orang Arab akan sebut perkara ini, kata semoga Allah Subhanahu Wa Taala keep you smiling, kan? Semoga kamu sentiasa senyum dan ketawa. Kata, apa yang menyebabkan engkau senyum? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan wahyu, Allah telah ampunkan Abu Lubabah. Maka Ummi Salamah pun excited, ini isteri zaujah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Dia kata, boleh tak aku yang pergi bagi tahu khabar tu kepada Abu Lubabah? Maka Nabi ketika itu belum ada larangan untuk pergi dalam dan beri pengkhabaran. Maka Ummi Salamah sendiri telah pergi. Dia masuk dalam Masjid Nabawi dan beritahu. Ketika itu daripada rumah Ummi Salamah pun ada jalan ke Masjid Nabawi. Maka dia beritahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan wahyu dan ampunkan kau. Maka sahabat pun sebelum sembahyang subuh pergi mula untuk buka ikatan Abu Lubabah ni. Tapi Abu Lubabah kata jangan. Dia kata selagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak datang dan buka ikatan ni, aku tak akan bangun daripada sini dan aku tak akan benarkan sesiapa membuka ikatan ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang dan buka ikatan itu. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, subhanallah, ayat Allah bermula ayat yang saya bacakan tadi, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka-mereka yang sentiasa ke depan daripada kaum muhajirin yang berhijrah bersama Rasulullah, Ansar yang mereka telah sambut para muhajirin dan berikan segala-galanya, walladzina tabauhum biihsan, siapa sahaja yang mengikuti jejak langkah mereka, kan, para tabi'in dan kita semua, Allah redha dengan mereka dan Allah akan redha dengan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala sediakan syurga bagi mereka. Dan ayat yang saya nak baca tadi, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim, walaupun Abu Lubabah ni adalah ahli Badar, kan, ahli Badar.
Allah kata ada juga sebahagian yang mereka, di kalangan mereka ini yang telah buat salah. Kemudian mereka mengaku salah. Mereka i'tiraf akan kesalahan mereka. Kerana apa? Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Mereka telah campur amalan baik dengan buruk, salih dengan keburukan. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala kata asallahu an yatuba alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan mereka. Ibni Abbas kata dalam Quran setiap kali Allah sebut asa, iaitu Allah akan, maksudnya memang confirm Allah ampunkan. Dia iktiraf, dia kata ya Allah saya telah buat salah, ampunilah aku, maka Allah telah ampunkan dia. Muslimin muslimat, kita buat macam-macam kesalahan dan kitalah ayat ini khususnya dengan detail yang Allah turunkan, khalatu amalan salihan, ini kita lah amalan kebaikan kita bercampur dengan keburukan kan. Wa akhara sayyi'a, khalatu amalan salihan, kadang kita buat baik, kadang kita buat buruk, kadang kita bertaubat, kadang kita buat salah. Allah kata asallahu an yat. Kalau kamu mengiktiraf depan Allah. Dan satu lagi perkara, Abu Lubabah masa dia ikatkan diri dia di tiang Masjid Nabawi itu, dia bersumpah dengan nama Allah. Dia kata, ya Allah saya tak akan sesekali pun pergi lagi ke tempat Banu Quraidah tu. Itu salah satu perkara, kalaulah kita nak tinggalkan satu maksiat yang kita terlibat, maka tinggalkan tempat tu, jangan pergi lagi. Kerana kita pergi ke situ takut kita terjebak kembali dengan dosa tersebut. Baiklah, saya nak cerita lagi satu cerita yang diriwayatkan dalam hadis oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, tak silap saya, berkenaan dengan Kifl, salah seorang daripada Bani Israel yang mana dia ni memang seorang yang tak pernah buat baik dan dia berzina setiap hari. Dia kaya raya, setiap hari dia dapatkan perempuan dan dia berzina. Satu hari dia dapatkan seorang perempuan dan dia telah bayar dengan 60,000 dinar, iaitu satu jumlah yang sangat besar, anak gadis, dan dia bawa datang ke rumahnya, na'udzubillah kan, aliyazubillah, untuk melakukan maksiat itu zina. Tapi perempuan tu menangis. Bila dia lihat perempuan tu menangis, dia kata, wahai perempuan, dia kata, saya bukannya paksa, saya telah berikan kamu jumlah wang yang besar dan kamu datang dengan suka hati kamu, sebab apa kamu menangis? Maka dia kata, kalaulah bukan aku terdesak dan kalaulah bukan kerana terpaksa, nescaya aku tak akan buat perkara yang buruk ini, dan aku pun daripada keluarga yang sangat mulia. Mendengar kata-kata tangisan perempuan ini, maka Kifl menangis dan dia kata, aku bebaskan kau dan bawalah semua duit ini pergi, dan aku bertaubat kepada Allah dan doakanlah untuk aku, semoga Allah terima taubatku. Maka bila perempuan itu pergi, malam itu juga satu kampung kenal, kata Kifl ni seorang yang memang buat dosa berterusan. Sebab tu kita tak boleh judge orang sehinggalah dia meninggal dunia kan. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang mana mereka pernah berkali-kali datang untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan hidayat. Allah kata kepada Rasulullah, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun kan. Kata itu bukan tugas kamu. Kalau Allah nak maafkan, Allah maafkan, sehingga nafas yang terakhir setiap orang ada peluang. Maka malam tu bila dia meninggal dunia, Allahu Akbar, pada keesokan hari orang ramai lihat tertulis atas pintu rumah Kifl, innallaha qad ghafara lil Kifl, sesungguhnya Allah telah ampunkan Kifl. Allah telah ampunkan dosa dia. Dia tak buat apa pun, dia tak sempat semayang subuh pun. Dia buat dosa seumur hidup dia buat maksiat, tapi dia bertaubat malam tu, Allah telah terima taubat dia. Jadi muslimin muslimat kan, kadang-kala seorang itu buat kesilapan seumur hidup dia, tetapi tiba-tiba dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia iktiraf, seperti mana saya bacakan ayat dalam surah Taubah tadi, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim, bila dia mengiktiraf akan dosa di depan Allah, dia bukan cerita kepada orang. Allah tak suka, walam yusirru ala ma fa'alu, itu ada dua makna. Satu, dia tak terus buat perkara itu, lagi satu, dia tak cerita kepada orang. Maka dia bila dia iktiraf akan kesilapan dia depan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan dosa dia. Ada satu lagi kisah daripada Bani Israel juga. Dia seorang yang memang
begitu jahat sekali sehingga orang kampung telah halau dia keluar daripada kampung tersebut. Sehinggalah terputus makan minum sumber kehidupan. Satu hari dia dalam hampir meninggal dunia. Maka dia lihat ke langit. Dia kata, ya Allah, dia kata, seluruh kampung telah halau aku keluar daripada kampung. Kalau engkau pun tidak terima aku, manalah aku nak pergi. Dan saya pernah cerita perkara ini. Maka selepas dia kata seperti itu, dia terus meninggal dunia. Allah Subhanahu Wa Taala telah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ada seorang wali aku telah meninggal dunia, pergilah mandikan dia, kafankan dia, solatkan jenazah dia, kebumikan dia. Dan siapa sahaja yang menyertai solat jenazah tersebut, aku akan ampunkan dosa dia. Allahu Akbar. Maka orang, siapa tak nak kan dapat pengumuman keampunan dosa sepenuhnya. Mereka pun keluarlah beramai-ramai dan pergi untuk uruskan jenazah. Bila mereka sampai ke situ, mereka kata, ini wali Allah, ini wali Allah. Apa inilah orang yang paling jahat di zaman, di kampung, di tempat ini. Maka Nabi Musa AS pun dah keliru, kata orang lain kot. Maka dia pun tengok ke atas, tunggu wahyu Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai Musa, apa yang aku cakap itu benar dan apa yang mereka cakap pun benar. Semasa dia tinggalkan kampung, dia keluar, dia adalah seorang yang paling jahat. Tetapi selepas dia bertaubat kepada aku, dia telah menjadi wali aku. Subhanallah. Pelik kan, begitu besarnya keampunan Allah. So, don't judge people until they, sehinggalah dia hari kiamat baru kita tahu kan siapa yang diterima, siapa yang ditolak. Too early to judge. Siapa saja yang bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan terima taubat mereka. Jadi janganlah kita rasa saya dah terlepas, saya dah tak boleh buat apa-apa lagi, dah berumur. Tak ada. Sekali kita, ya Allah, hari ini marilah saya nak minta semua kita kan, sekurang-kurangnya adalah berapa yang live dengan saya, minta kita semua bersama-sama kata, ya Allah, kami mengaku akan kesilapan dosa kami dan kami bertaubat kepadamu. Boleh sama-sama kita semua ulang apa yang saya cakap ni. Ya Allah, kami mengaku akan dosa-dosa kami yang kami lakukan, dan kami bertaubat kepadamu masa ini juga, ya Allah. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi banyak lagi kisah yang saya nak ceritakan kan, cuma beberapa lagi saya akan cerita kemudian kita habiskan. Salah satu kisah daripada Bani Israel juga. InsyaAllah bila seorang itu bertaubat, Allah terima terima taubat dia. Daripada Bani Israel juga berlaku kemarau di zaman Nabi Musa AS. Berlaku kemarau. Allahu Akbar. Maka Nabi Musa AS telah kumpulkan semua orang di satu padang yang luas dan yang besar untuk meminta air istisqa, salatul istisqa, iaitu salat meminta hujan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah wahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ada seorang di kalangan kamu ni yang mana dia tak pernah taat kepada aku dan dia telah langgar segala apa yang aku larang. Minta dia keluar daripada sini, pergi daripada jemaah ni, aku akan turunkan hujan. Maka Nabi Musa AS pun buat pengumuman. Nabi Musa AS buat pengumuman, siapa di sini yang mana tak pernah taat kepada Allah, yang telah lakukan segala apa yang Allah larang, minta dia keluar supaya semua kita dapat hujan dan Allah angkat azab kemarau ini. Tunggu Nabi Musa buat pengumuman, tak ada siapa keluar. Buat pengumuman lagi, tak ada siapa keluar. Tiba-tiba hujan yang turun. Orang tak keluar, hujan yang turun. Nabi Musa AS bersyukur kepada Allah. Tapi Nabi Musa pelik. Nabi kata, ya Allah, syarat tadi adalah mesti dia yang buat salah tu keluar, barulah hujan akan turun. Tapi telah turun hujan sedangkan tidak ada siapa pun keluar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kerana siapa aku telah tahan hujan ini, untuk dialah aku turunkan hujan ini. Subhanallah, kerana siapa aku tahan hujan ini, untuk dialah aku turunkan hujan sekarang ni. Tadi dia berdosa kan. Kemudian apa yang terjadi, Nabi Musa AS kata,
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dia telah bermunajat, bertaubat kepadaku dalam hati, ya Allah, kata seumur hidup aku telah buat dosa, kau telah tutup dosa-dosa aku. Kau tidak beritahu kepada siapa pun siapa aku, hakikat aku. Tapi hari ini aku bertaubat kepadamu, ya Allah, janganlah kau malukan aku di depan orang ramai. Dia buat itu pun kerana maruah dia saja, tapi Allah kata, kerana dia, untuk dia lah aku turunkan hujan sekarang ni. Subhanallah, Allah menunggu-nunggu hamba dia untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah sayang. Allah sayang kita. Bila seorang itu bertaubat kepada Allah, Allah akan sayang dia, Allah akan terima taubat dia. Kan Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan orang itu kekasih Allah, sehingga Nabi bersabda, at-taibu minaz zambi kamal la zambalah. Seorang yang bertaubat daripada dosanya, dia seolah-olah tidak pernah melakukan dosa. Sebab tu kita tak boleh judge orang. Jangan sesekali kita ungkit kesilapan orang yang lampau. Mungkin Allah telah ampunkan dan dia telah menjadi wali Allah, dan Allah murka dengan kita kerana kita mengungkit dosa dia yang Allah telah pun ampunkan. Untuk kita faham perkara ni, kita kena banyak baca sirah. Kena faham sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku di zaman Nabi, di zaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Mereka pun pernah tersilap, kan, pernah melakukan kesilapan. Akhirnya Allah sendiri kata, radhiyallahu anhum wa radu'an wa kullam wa'adallahu al-husna, dan Allah janjikan kebaikan untuk mereka semua. Dan kita bukan kata mereka sama seperti kita, mereka punya kedudukan amat tinggi, amat agung di sisi Allah. Allah kata mereka semua ni kami janjikan kebaikan. Dan kita ni, sehingga Nabi kata ahli Badar ni, mungkin Allah akan kata ya'malu ma syi'tum, kan, apa nak buat-buatlah, Allah telah ampunkan kamu. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat tahu bahawa, kan, bagaimana mereka bertaubat kepada Allah, dan Allah telah jadikan mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah agungkan mereka. Kalau hari ini kita pun bertaubat, tidak mustahil kita menjadi kawan Allah yang paling rapat dengan Allah di zaman ini. Boleh ya muslim-muslimat kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi ketika kita sedang menghadapi pelbagai musibah, pelbagai. Kalau tidak satu, saya kata banyak, kan, pelbagai musibah yang telah menimpa kita, khususnya musibah yang telah menimpa agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku tidak takutkan akan kebuluran yang menimpa umatku yang akan datang, tapi aku takut akan kekurangan dalam agama yang aku bawa yang diamalkan oleh mereka. Maksudnya, aku takut kurang tinggalkan agama yang aku bawa, aku tak takut akan kebuluran. Muslim-muslimat, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in telah berlapar dahaga. Kalau kita baca peperangan Khandaq, kan, Ahzab, selama 25 hari hingga sebulan mereka duduk situ, tak ada makan, tak cukup, minum tak cukup, apa pun tak ada, kan, kurang, kan, keluarga pun mereka letak di tempat lain dan sebagainya. Kemudian sambung lagi sebulan mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi Banu Quraidah. Berterusan mereka makan minum tak cukup, kan, tapi mereka berpegang dengan perintah Allah. Datang perintah Allah Subhanahu wa taala, tak sempat rehat, mereka bangun. Lepas Ahzab terus pergi perang Banu Quraidah, dan mereka laksanakan tanpa mereka merungut, tanpa mereka kata kenapa ni, apa ni, kami nak rehat, kami. Tu Nabi kata, kami tak risau akan kelaparan, ataupun insya-Allah semua orang Allah akan berikan makanan. Allah dah janji dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Banyak lagi ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah kata, kami Maha pemberi rezeki. Itu sajalah hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang saya kongsikan ini saya juga dapat manfaat, dan tuan-tuan puan-puan sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada golongan yang sentiasa at-taibin, at-taibat, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah redha dengan kita, itulah matlamat hidup kita semua sebenarnya, iaitu keredaan Allah Subhanahu dalam apa keadaan sekalipun. Kita mahukan keredaan Allah, dan walau apa sekali berlaku, seperti mana Sa'ad bin Mu'adz sebelum dia meninggal dunia, dia telah buat satu keputusan mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dia berkata, walaupun keputusan aku ini menyebabkan kaum aku akan kritik aku,
tapi aku akan buat juga keputusan ini demi keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dia buat keputusan, iaitu keputusan untuk jatuhkan hukuman mati untuk semua Banu Quraidah, maka bila dia kata hukuman Allah adalah untuk, dia kata sebab Nabi minta, kata biar Sa'ad yang buat keputusan, sebab Sa'ad daripada kamu, biar Sa'ad yang buat keputusan, aku tak. Dia kata kalau begitu keputusan aku adalah hukuman mati untuk semua lelaki dewasa dan jadikan banduan perempuan dan anak-anak mereka, kan ini, dan harta-harta mereka dibahagikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dengar Nabi kata Allahu akbar, inilah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kadang-kala keputusan kita itu tidak mengembirakan orang lain, kan, kadang-kala kita buat keputusan antara kita nak pilih Allah, kan. Ali radhiyallahu anhu berpesan kepada anak dia, kalaulah dalam hidup kamu bertemu di satu simpang di mana kamu terpaksa pilih akhirat ataupun dunia, kan, walaupun dunia itu menguntungkan, pilihlah akhirat. Jangan kita kerap kali katakan tak apa, dunia pun nak, akhirat pun nak, kan. Boleh, bagus, memang kita akan dapat. Ala inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Seorang itu tak akan mati selagi dia tak habiskan rezeki dia. Tapi dalam masa yang sama, berilah keutamaan kepada akhirat. Wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang mahukan akhirat yang lebih baik. Muslim-muslimat, kita selalu ingat akhirat ni macam imajinasi. Sebenarnya akhirat itu adalah hakikat. Hakikat, beginilah saya, kan, inilah Allah akan ciptakan saya, begitulah saya akan ada, kan. Mungkin akan Allah Subhanahu wa taala berikan rupa yang lebih cantik sebagainya, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah Allah kata walal akhiratu khairun laka minal ula, lebih baik akhirat daripada dunia, dan kita sepatutnya mahukan kepada kehidupan akhirat, kan. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam peperangan Uhud, kan, di mana para sahabat bila nampak, kan, orang dah lari, dia kata, oh sekarang ni semua orang dah pergi kalah dah, kita boleh pergi ambil semua harta-harta rampasan peperangan, mereka turun. Tapi Khalid bin Walid datang serang balik, kan. Semua tahu kisah tu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Tapi Allah kata walaqad afallahu ankum, Allah telah ampunkan mereka, kan. Walau mereka buat salah, mereka minta ampun, Allah ampunkan. Itulah tajuk kita hari ini. Tapi kita kena sentiasa kata, ya Allah, saya nak akhirat, kerana apa? Di akhirat saya dapat bertemu dengan Allah. Itu saja reason dia. Saya nak akhirat. Kerana di dunia saya tak dapat bertemu dengan Allah, kan. Di akhirat nanti saya dapat bertemu dengan pencipta saya, yang sayang saya, yang telah ciptakan saya, yang lebih memahami saya, yang lebih menyayangi saya, lebih mengasihi saya, lebih berhak ke atas saya, lebih berhak bagi saya untuk disembah, ditaat dan ditinggalkan segala larangannya. InsyaAllah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.